Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Nur Afifah binti Zamaini. Saya berumur 12 tahun. Hobi saya membaca buku dan melukis. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Saya begitu gembira apabila saya terpilih untuk mewakili pencalonan tokoh Nilam. Pada hari ini, saya ingin meresaksikan sebuah buku yang telah saya baca yang bertajuk Bagai Isi Dengan Kuku. Dalam buku ini, banyak isi menarik yang ingin saya kongsikan. Buku ini hasil karya Nur Fatin Amira. Ia diterbitkan oleh Pustaka Akal Ilmu pada tahun 2015. Buku menarik ini mempunyai 224 halaman bercetak dan mempunyai 8 bab isi kandungannya. Buku ini berharga RM18.50 di Semenanjung dan RM20.50 di Sabah dan Sarawak. Tema utama yang terdapat dalam buku ini ialah nilai kasih sayang dalam keluarga. Selain daripada itu, yang lebih mengujakan saya untuk meresaksikan buku ini ialah buku ini banyak perumpamaan yang biasa kita gunakan. Tetapi, saya tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang maksud perumpamaan ini. Dengan membaca buku ini, saya dapat menambah pengetahuan dan penggunaan perumpamaan. Antara perumpamaan yang ada dalam buku ini ialah lain padang, lain belalang. Anak pungut, air dicincang tak akan putus. Dan banyak lagi. Jalan cerita dalam buku ini sangat mengujakan saya. Ayuh dengarkan cerita saya ini. Cerita ini mengisahkan dua orang anak yatim piatu yang dijaga oleh datuk dan nenek mereka, iaitu Ryan yang berumur 13 tahun dan adiknya Zara yang berumur 8 tahun. Konflik berlaku apabila datuk tidak menyayangi mereka kerana ibu mereka telah berkahwin tanpa restu daripada ayahnya. Ibu mereka Maznah dapat bersambung belajar ke Inggeris dan berkahwin di sana tanpa restu orang tuanya. Ayahnya Pak Omar sudah ada calon untuk anaknya itu, seorang doktor. Tetapi anaknya tetap berpendirian teguh apabila jatuh cinta dengan pemuda yang berbangsa asing dan berkahwin. Ini menyebabkan Pak Omar menganggap anaknya dahaka kepadanya. Pak Omar terkenal sebagai seorang yang bersemangat patriotik yang cintakan negara. Lebih-lebih lagi, beliau berketurunan Datuk Maharaja Lela, iaitu pembesar negeri Perak yang menentang penjajah-penjajahan British di negara kita. Pak Omar sentiasa berbangga dan bercerita tentang keturunannya dan betapa bencinya dia kepada penjajah. Semasa anaknya dapat menyambung pelajaran ke luar negara, puas Pak Omar memujuk anaknya supaya belajar dalam negara sahaja. Tapi, Maznah tetap dengan keputusannya. Akhirnya, Pak Omar dan isterinya terpaksa mengalah dengan keputusan anak tunggalnya. Raut wajah Ryan dan adiknya Zara seperti orang putih menyebabkan Pak Omar malu mengaku mereka sebagai cucunya. Ryan dan Zara sentiasa diherdik dan dimarahi oleh datuknya. Mujurlah nenek begitu menyayangi mereka seperti menata minyak yang penuh kerana Ryan dan Zara lah merupakan waris yang ditinggalkan oleh salah satu anak mereka Maznah. Nenek mereka merasa sedih dan sentiasa berdoa agar dibukakan pintu hati suaminya untuk menerima cucu-cucunya. Ryan bukan sahaja menghadapi masalah di sekolah di rumah, tetapi dia juga menghadapi masalah di sekolah kerana kawan-kawannya tidak menyukainya kerana rupa dan fizikal yang agak kitarik dengan rakan-rakannya. Ryan juga merupakan seorang murid yang cemerlang dalam pelajarannya di sekolah dan sentiasa mendapat pujian dari gurunya di sekolahnya. Hal ini menyebabkan dia dicemburui oleh rakan-rakannya. Banyak hal yang berlaku di sekolah seperti ejek-mengejek dan ugutan. Tetapi semua itu tidak dihiraukan oleh Ryan. Ryan merasakan tekanan dalam hidupnya. Dia merasa amat sedih dengan penerimaan datuk terhadap dirinya dan adiknya. Dia selalu pulang lewat dari sekolah kerana tidak mahu bertembung dengan datuknya di rumah.
Kadang-kadang apabila dia bertemu dengan datuknya akan menyindir dan mengherdiknya. Ini menyebabkan Raya kadang-kadang terlepas cakap dan beremosi seperti menutup pintu dengan kuat apabila berselisih pendapat dengan datuknya. Datuknya selalu mengatakan dia dan adiknya menyusahkan hidupnya dan degil seperti ibunya Maznah. Ini amat menyedihkan Ryan kerana nama ibunya kerap disebut-sebut sedangkan ibunya telah meninggal dunia. Akhirnya Ryan sedar akan kesilapannya apabila Ryan bertemu dengan Dr. Asri yang dulunya merupakan tunangan ibunya. Dr. Asri menasihati Ryan agar menghormati datuknya dan menyedarkan Ryan yang sebenarnya datuknya menyayangi dia dan adiknya cuma tidak ditunjukkan sahaja. Perbuatan ibunya dahulu benar-benar membuatkan hati datuknya terluka dan kecewa. Datuknya merasa malu dengan orang kampung atas perbuatan anaknya. Perlahan-lahan Ryan Zara cuba memenangi hati datuknya. Ryan cuba untuk bercakap dengan datuknya dan mengikuti datuknya ke surau. Walaupun Ryan tahu datuknya waktu apabila ada orang yang bertanya tentang dirinya. Sikap manja adiknya Zara juga membuat kadang-kadang datuknya tersenyum keseorangan. Perubahan sikap Ryan ini menggembirakan hati neneknya. Kadang-kadang, nenek sengaja mengajak Datuk dan Ryan makan bersama-sama agar perhubungan antara Datuk dan cucu ini menjadi rapat. Walaupun sebelum ini, Ryan sentiasa mengelak untuk makan bersama datuknya. Sikap dingin Datuk terhadap Ryan dan adiknya perlahan-lahan berubah. Tapi masih tidak menunjukkan kasih sayangnya. Tidak ada lagi sindiran dan herdikan, tapi masih lagi berwajah masam apabila memandang Ryan dan adiknya. Ryan bersyukur atas perubahan sikap datuknya terhadap dirinya dan adiknya. Panggilan nenek terhadap datuk tidak bersahut apabila dipanggil oleh neneknya untuk menjamah makanan tengah hari. Zara mencari-cari datuknya. Akhirnya datuk dijumpai oleh Zara di bawah pokok manggis di tepi halaman rumah mereka. Datuk ditemui tidak sedarkan diri. Datuk terus dibawa ke hospital. Datuk telah disahkan terkena serangan jantung. Datuk terpaksa menjalani pembedahan. Syukurlah Datuk telah terselamat. Selepas Datuk sedar dan keadaan Datuk telah stabil, Datuk telah ditolak ke wad biasa. Sepanjang berada di hospital, Ryan yang sentiasa berada di samping datuknya. Semasa solat, Ryan berdoa agar datuknya diberikan kesembuhan. Doa Ryan telah didengari oleh datuknya. Barulah datuk menyesal atas layanan terhadap cucu-cucunya. Sekarang, Pak Omar merasa bahagia kerana dia mempunyai waris yang akan menjaganya apabila dia sakit. Pak Omar telah insaf dan dia berasa bangga apabila mengenalkan cucu-cucunya kepada kawan-kawannya. Sekarang, perhubungan Pak Omar dengan cucu-cucunya diibaratkan bagai isi dengan kuku. Betapa eratnya hubungan mereka kini. Antara pengajaran daripada cerita ini dapat disimpulkan. Yang pertama, hormatilah orang tua walaupun pendapat mereka mungkin tidak sama dengan orang muda. Contohnya, Raya yang dibenci oleh datuknya tetap menyayangi datuknya. Kedua, bersabar tentu ada ganjarannya. Nenek tetap bersabar dengan karenah datuk terhadap cucunya walaupun menyakitkan hatinya. Dan yang terakhir, ketiga, jangan berputus asa. Ryan tidak berhenti-henti mengambil hati datuknya walaupun dibenci oleh datuknya. Bagi saya, buku ini sangat-sangat menarik untuk dibaca dan boleh dijadikan teladan untuk kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.